Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saleh bin Abdul Razak, nombor metrik A1711419. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan tugasan yang telah diberikan oleh yang berbahagia Dr. Muhammad Arif bin Nazri, yang mana insyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi tentang dua hadis yang dipetik daripada kitab Umdatul Ahkam. Jadi sebelum saya pergi lebih jauh, elak kiranya kita berkenalan dengan pengarang kitab Umdatul Ahkam. Jika kita lihat pengarang Umdatul Ahkam merupakan kitab yang dikarang oleh Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Jika kita melihat dalam muqaddimah kitab tersebut, muallif iaitu Syekh Imam Abdul Ghani menyatakan hasrat beliau, apakah tujuan beliau mengarang kitab Umdatul Ahkam, ialah merupakan saranan daripada rakan-rakannya ataupun permintaan daripada rakan-rakan Imam Abdul Ghani untuk mengarang kitab tersebut, ialah rakan-rakannya memohon agar Imam Abdul Ghani ataupun Syekh Imam Abdul Ghani meringkaskan ataupun kitab-kitab ataupun kita kata hadis-hadis daripada yang terhimpun di dalam Sunan Al-Bukhari dan Sunan Muslim. Jadi maka di atas saranan tersebutlah Syekh Imam Abdul Ghani mengarang kitab Umdatul Ahkam. Baik, untuk hadis yang pertama saya ambil daripada Kitabun Nikah, yang mana hadis tersebut yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tunkahul ayyimu hatta tustamara wa la tunkahul bikru hatta tusta'dhana, qalu kaifa idnuha, qala an taskuta. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh dinikahkan wanita yang janda sehinggalah diajak berbincang, dan wanita perawan tidak boleh dinikahkan sehingga diminta izin. Mereka berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah bentuk persetujuan tersebut? Baginda menjawab, kalau ia diam. Hadis diriwayatkan daripada Al-Bukhari dan juga Muslim. Sebelum kita melihat lebih jauh hadis yang saya bacakan sebentar tadi, mari kita berkenalan dengan perawi hadis tersebut, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jika kita melihat sedikit berkaitan dengan biodata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau dilahirkan pada tahun 19 sebelum hijrah. Nama beliau sebelum memeluk Islam ialah Abdus Syam, walaupun secara dasarnya tidak diketahui secara jelas siapakah namanya, tapi masyhur namanya sebelum Islam ialah Abdus Syam, dan nama Islam selepas daripada beliau memeluk Islam ialah Abdul Rahman, dan beliau merupakan seorang Arab yang berasal daripada kabilah Al-Dusi yang berasal daripada negara Yaman, yang mana beliau memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Khaybar, dan ketika itu ibunya masih belum menerima Islam, bahkan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapakah beliau digelar sebagai Abu Hurairah? Beliau digelar sebagai Abu Hurairah kerana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini adalah orang yang gemar bermain dengan anak kucing. Dan jika kita melihat juga sejarah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang sangat ataupun yang selalu dekat dengan Rasulullah, yang selalu bersama dengan Rasulullah, dan beliau dikenali sebagai salah seorang daripada ahli sufah, iaitu orang-orang yang miskin berada di sekitar masjid, yang mendiami masjid, yang tinggal di sana untuk menuntut ilmu. Dan jika kita melihat tarikh wafatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada tahun ke-57 ataupun tahun ke-58 Hijrah. Berdasarkan hadis asal Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang menikahkan janda, iaitu seorang perempuan yang berstatus yang diceraikan oleh suaminya, sama ada diceraikan hidup ataupun diceraikan disebabkan mati. Kita tidak boleh dinikahkan ataupun tidak boleh menikahkan ataupun tidak boleh menikahkan oleh mana-mana wali mujbir janda tersebut kecuali kena berbincang dengannya. Dan begitu juga tidak boleh dinikahkan seorang wanita yang dara, yang perawan, kecuali dengan meminta izin daripadanya. Sekiranya mereka bersetuju, sekiranya
wanita berstatus janda tersebut bersetuju dan wanita perawan tersebut juga memberi keizinan untuk menikahkan mereka, maka barulah boleh menikahkan mereka. Dan Rasulullah SAW melarang perkara tersebut, melakukan perkara tersebut, sehinggalah kedua-dua mereka memberi keizinan. Sekiranya perkara ini dilakukan juga, yakni pernikahan dilakukan tanpa berbincang dengan perempuan yang berstatus janda dan wanita yang perawan tanpa meminta izin daripadanya, maka perkahwinan itu tidak sah. Faedah hadis yang pertamanya, wajib berbincang untuk menikahkan perempuan yang berstatus janda yang ditalak oleh suaminya, sama ada ditalak, diceraikan ataupun diceraikan hidup ataupun diceraikan dengan sebab kematian suaminya. Janda tersebut mestilah menjawab ya ataupun tidak dengan jelas untuk memberi keizinan kepada wali mujbirnya untuk menikahkannya. Dan yang keduanya, anak dara tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya. Sekiranya dia diam, maka bolehlah dinikahkannya berdasarkan dalil yang tersebut di dalam hadis di atas. Dan yang ketiganya, tidak ada perbezaan di antara wali mujbir, sama ada bapa ataupun saudara lelakinya ataupun bapa saudara sebelah ayahnya, masing-masing tetap memerlukan keizinan daripada wanita dara tersebut dan juga perlu meminta keizinan daripadanya. Dan yang keempatnya, pernikahan yang dilangsungkan tanpa keizinan mereka, yakni tanpa keizinan perempuan yang berstatus janda dan juga perempuan yang masih dara, pernikahan yang tidak mendapat keizinan daripada mereka akan menyebabkan perkahwinan tersebut tidak sah dan wajib dibatalkan. Kesimpulan hadis yang pertama, hadis tersebut menjelaskan adab dan keindahan Islam berkaitan proses perkahwinan di dalam Islam. Walaupun secara dasarnya wali mempunyai kuasa mutlak untuk menikahkan mereka, yakni perempuan yang berstatus janda dan juga perempuan yang masih perawan yang berada di bawah wilayah wali tersebut. Namun Islam menyediakan garis panduan bagi menjaga hak-hak semua pihak agar manhaj dan tujuan sesebuah perkahwinan tersebut dapat direalisasikan di dalam rumah tangga yang dibina agar ia penuh dengan ketenangan, mawaddah dan saling melengkapi di antara satu sama lain. Seterusnya, hadis yang kedua yang dipetik juga daripada kitabun nikah. An Aisyah radhiyallahu anha, ja'at imra'atun Rifa'ah القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن زبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى الرفاعة؟ قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تهجر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Daripada yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anhu, telah datang seorang wanita daripada Bani Rifa'ah Al-Qurazi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah ditalak oleh seorang lelaki daripada Bani Rifa'ah, kemudian aku berkahwin pula dengan Abdul Rahman bin Zubair, dan aku dengannya, yakni perempuan tersebut, bercakap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil memegang hujung baju dan memberi isyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum lalu bertanya kepada perempuan tersebut, adakah kamu ingin merujuk kembali kepada lelaki daripada Bani Rifa'ah itu? Lalu perempuan itu menyebut tidak, sehingga dia mampu memberi kenikmatan jima bersamaku dan aku mampu menikmati jima bersamanya. Jika kita melihat kepada biodata perawi hadis yang kedua, ialah hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah yang merupakan salah seorang daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana nama sebenar Sayyidatina Aisyah ialah Aisyah binti Abu Bakar, iaitu anak kepada Sayyidina Abu Bakar yang berketurunan daripada bangsawan Quraisy daripada suku Bani Tamim. Gelaran yang diberikan kepada Sayyidatina Aisyah ialah Sayyidatul, yang bermaksud wanita yang berkata benar, dan
Al-Humaira, yang bermaksud putih kemerah-merahan. Perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi perkahwinan Sayyidatina Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal 3 tahun sebelum hijrah, dan kewafatan Sayyidatina Aisyah pada tahun 58 hijrah, iaitu pada usianya 67 tahun. Jika kita melihat hadis di atas menceritakan tentang perkara yang diharamkan di dalam perkahwinan, iaitu dalam situasi seorang lelaki mentalak isterinya 3 kali, maka lelaki tersebut tidak boleh merujuk kembali sehinggalah isterinya ataupun bekas isterinya berkahwin dengan orang lain terlebih dahulu, seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf atau tasrihum bi ihsan, yang mana talak yang boleh dirujuk kembali hanyalah 2 kali, sesudah itu ianya tidak boleh dirujuk, dan memegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya, atau melepaskan, yakni menceraikannya isteri tersebut dengan cara yang baik. Dan dalam ayat lain, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah fa in talaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a, yang bermaksud sesudah diceraikan, yakni sesudah lelaki ataupun suami menceraikan isterinya itu, jika diceraikan pula kali yang ketiga, maka perempuan itu tidak halal baginya sesudah itu sehinggalah ia berkahwin dengan suami lelaki yang lain. Setelah itu kalau ia diceraikan oleh suami yang barunya dan habis iddahnya, maka mereka berdua, yakni suami dan isteri dan suami yang lama, boleh kembali, yakni boleh berkahwin semula. Hukum dan ketetapan yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang saya nyatakan sebentar tadi, dan juga hadis di atas merupakan bagi menjaga kehormatan wanita, terutamanya apa yang pernah berlaku di zaman jahiliyah, yang mana para wanita dizalimi dan diceraikan dan ditinggalkan sesuka hati. Maka garis panduan yang telah ditetapkan oleh syarak berdasarkan ayat Al-Quran dan sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satu garis panduan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan sabdaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas dan tegas melarang kaum wanita yang ditalak dan ditinggalkan sewenang-wenangnya serta mengangkat martabat wanita ke tempat yang selayaknya. Faedah hadis yang kedua yang saya bacakan sebentar tadi, antaranya sesiapa yang mentalak isterinya dengan talak 3, maka dia tidak boleh merujuk isterinya tersebut atau mengahwininya kecuali isterinya itu berkahwin dengan lelaki yang lain. Dan yang kedua, sesungguhnya suara wanita itu tidak aurat, dan hukum tersebut diperkuatkan lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya nisa'an nabi la tus'al lastunna ka ahadin minan nisa in istaqaitun fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa, yang bermaksud oleh itu janganlah kamu berkata-kata dengan lembut, yakni manja semasa bercakap dengan lelaki asing, kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit di dalam hatinya, yakni menaruh tujuan buruk kepada kamu, dan sebaliknya berkata-katalah dengan kata-kata yang baik, yakni sesuai dan juga sopan. Dan yang faedah yang ketiganya, kehebatan Nabi SAW menyantuni apa jua masalah yang disampaikan oleh para sahabat Nabi SAW tanpa menyakiti hati sesiapa yang berbicara dengannya, walaupun perkara tersebut berkaitan hal di dalam kelambu. Kesimpulan, hadis di atas menjelaskan tentang hukum berkaitan isteri yang telah ditalak atau diceraikan sebanyak 3 kali oleh suaminya. Selepas mana-mana isteri yang ditalak dengan talak 3, maka bekas suaminya tidak boleh merujuk kecuali bekas isterinya wajib dikahwini dengan lelaki yang lain dengan perkahwinan yang sempurna, bukan perkahwinan Cina buta. Hadis tersebut juga menceritakan perihal nafkah yang perlu dijaga dan dititik beratkan oleh mana-mana suami. Nafkah tersebut bukanlah nafkah zahir sahaja, bahkan nafkah batin juga merupakan asas kepada kebahagiaan sesebuah keluarga. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Awad bin Muhammad Saad, nombor matrik A171420, akan membentangkan berkenaan 2 hadis daripada kitab Umdatul Ahkam. Baik, hadis yang pertama adalah hadis yang kelima, bab taharah jilid 1 muka surat 71. Hadisnya berbunyi,
daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang daripada kamu kencing dalam air yang tenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada satu lagi riwayat Muslim, janganlah salah seorang kamu mandi dalam air yang tenang sedangkan dia dalam keadaan junub. Baik, hadis ini menerangkan berkenaan larangan kencing pada air yang tidak mengalir ataupun pada air yang bertakung. Kerana jika kita kencing pada air yang tidak mengalir, maka kencing itu akan menyebabkan keadaan air tersebut berubah menjadi najis dan ia tidak dapat lagi digunakan untuk bersuci. Walau bagaimanapun, jika air itu mengalir seperti sungai ataupun laut, maka dibolehkan kerana jumlah air yang banyak. Gitu juga dengan air yang mengalir seperti saliran air di ladang. Kita dibolehkan untuk kencing, mandi ataupun berwuduk pada saliran air yang mengalir seperti di ladang. Tetapi perlu diperhatikan juga, jikalau terdapat orang lain yang ingin mengambil wuduk pada saluran air yang sama, maka kita tidak boleh kencing pada air tersebut. Kerana jika orang lain melihat perbuatan kita, maka ia akan menyebabkan orang itu tidak suka. Baik, hal ini menjelaskan bahawa Islam amat menitik beratkan berkenaan dengan kebersihan dan mengelakkan kita daripada mencemarkan air. Air adalah perkara yang sangat berharga dan mempunyai nilai yang tinggi di sisi syarak. Oleh itu, kita tidak sepatutnya berlebihan dan membazir ketika menggunakan air dan haruslah dan wajib untuk kita menjaga kebersihan air supaya dapat dinikmati bersama. Baik, hadis yang kedua pula adalah hadis yang ke-133, bab berzikir selepas solat. Jilid 2 muka surat 253. Hadisnya berbunyi, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa menyaringkan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai dari solat telah berlaku pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas berkata, aku tahu mereka telah selesai ketika aku mendengarnya, iaitu zikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Satu lagi hadis riwayat Muslim dan melafaz yang lain, kami tidak mengetahui selesainya solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan takbir. Baik. Hadis ini menerangkan berkenaan dengan bab berzikir selepas solat. Sama ada ia dibaca dengan suara yang kuat ataupun dengan suara yang perlahan. Berdasarkan nas ayat 103 surah An-Nisa yang bermaksud, kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan solat, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau duduk dan semasa kamu berbaring. Maka ini menunjukkan bahawa berzikir selepas solat adalah perkara yang disuruh dalam Al-Quran dalam apa jua keadaan sekalipun, walaupun kita terus beredar dan berjalan selepas solat. Kebanyakan ulama mengatakan berzikir selepas solat ini adalah sunat muakkad, bukannya wajib. Ia dimulakan dengan istighfar sebanyak 3 kali untuk memohon ampun atas kecacatan yang berlaku dalam solat. Kemudian diteruskan dengan pujian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan bacaan-bacaan lain sehingga selesai. Ayat Ibnu Abbas dalam hadis di atas menunjukkan bahawa beliau masih kecil dan beliau mendengar lafaz zikir itu ketika berada di saf yang belakang. Dalil pada hadis yang disebutkan juga seolah-olah menunjukkan bahawa lafaz takbir, iaitu zikir Allahu Akbar, adalah lebih kuat daripada salam kerana ia dapat didengari oleh makmum yang berada di bahagian belakang saf. Baik, faedah hadis. Yang pertama, mengangkat suara ketika berzikir selepas solat adalah sesuatu yang disyariatkan kerana ia telah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda mendengar dan membenarkan perkara tersebut. Berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda berzikir dengan suara yang jelas
maka wajib untuk kita mengambil sunnah baginda dengan berzikir selepas solat, sama ada secara sir ataupun jahar. Baik. Yang kedua, boleh beramal dengan bukti yang ditunjukkan oleh Ibnu Abbas, iaitu beliau mengatakan bahawa beliau tidak mendengar lafaz salam tetapi mendengar zikir selepas lafaz salam yang menunjukkan solat telah selesai. Maka ini menunjukkan bahawa lafaz zikir itu terjadi dengan kuat kerana Ibnu Abbas boleh mendengarnya berbanding daripada lafaz salam yang diungkapkan dengan perlahan oleh Nabi SAW. Yang ketiga, mengangkat suara ketika zikir adalah lebih tinggi daripada suara ketika memberi salam. Kerana Rasulullah SAW hanya memberi salam kepada mereka yang berada di kiri dan kanan baginda. Maka tidak perlu untuk menguatkan suara. Hal ini kerana ketika bertasbih dan bertakbir, ia dapat didengari oleh mereka yang berada di saf-saf belakang kerana setiap orang turut bertakbir bersama. Sekian daripada saya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Uzi bin Zakaria. Nombor matrik A1714428. InsyaAllah saya akan membentangkan assignment saya, iaitu syarah daripada kitab Umdatul Ahkam. Pertama sekali saya akan membentangkan hadis yang keempat. InsyaAllah saya akan membacakan hadis yang keempat ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala in tawadda'a ahadukum falyajal fi anfihi ma'an thumma liyantasir wa man istajmara falyutir fa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla yudkhilahuma fil ina'i thalathan fa inna ahadakum la yadri aina batat yadahu wa fi lafzin li muslim falyustanshik bimin khazaihi minal ma' wa fi lafzin man tawadda'a falyastanshiq. Terjemahan daripada hadis ni adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari kalian berwuduk, maka hendaklah memasukkan air pada hidungnya kemudian mendorongnya. Dan barang siapa berijmar, iaitu bersuci dengan batu, maka hendaknya dengan hitungan ganjil. Dan bila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia mencuci tangannya 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bejana, kerana sesungguhnya seseorang dari kalian tidak mengetahui di mana letaknya tangan semalam. Penjelasan kepada hadis ni adalah, pertama sekali Imam Ahmad mengatakan wajib melakukan istinsyak, iaitu menghirup air ke dalam hidung. Namun mazhab Syafi'i dan Imam Malik berpendapat tidak wajib berdasarkan sebuah hadis, berwuduklah kamu sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Yang mana dalam hadis ini tidak menyebut tentang istinsyak, iaitu memasukkan air ke dalam hidung. Yang kedua adalah pengertian istinsyak bermaksud menarik air ke dalam hidung, bukanlah mendorongnya keluar. Namun mendorong air keluar adalah bermaksud istinsar. Namun ada yang berpendapat istinsar bermaksud menarik air ke dalam hidung, sama seperti istinsyak. Yang benar adalah pendapat yang pertama kerana kedua-duanya disebut di dalam hadis. Yang ketiga, yang dimaksudkan hitungan ganjil dalam yang dimaksudkan hitungan ganjil dalam berijmar adalah penggunaan batu untuk kita berijmar tu. Dalam berdasarkan sebuah hadis, dan barang siapa yang berijmar maka hendaknya dengan hitungan ganjil. Jadi jadi yang dimaksudkan berijmar tu adalah batu tu digunakan ganjil. Contohnya 1, 3, 5. Maksudnya digunakan hitungan ganjil. Namun dan seterusnya Imam Syafi'i mewajibkan 3 safuan, yang mana menurutnya 2 perkara penting dalam berijmar, iaitu menghilangkan kotoran, dan yang kedua memenuhi 3 sapuan. Jadi Imam Syafi'i mewajibkan 3 sapuan dalam berijmar. Seterusnya yang keempat, sebahagian ulama mewajibkan membasuh kedua tangan sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana sebelum mengambil wuduk ketika bangun dari tidur.
Imam Ahmad mewajibkan membasuh tangan apabila tidur malam sahaja. Tidak wajib jika tidur siang. Imam Ahmad mewajibkan tidur malam sahaja basuh tangan. Mazhab Syafi'i dan mazhab Al-Maliki tidak mewajibkan membasuh tangan tetapi mengajukannya. Imam Syafi'i dan Imam Malik tidak mewajibkan membasuh tangan. Seterusnya yang kelima, anjuran membasuh tangan sebelum mengambil wuduk yang akan dimasukkan ke dalam bejana selepas bangun tidur adalah kerana seseorang itu tidak terlepas daripada menggaru badannya atau menepuk lauk haiwan yang berdarah lalu akan melekat pada tangannya. Darah itu adalah najis. Seterusnya, keenam, ulama yang tidak mewajibkan untuk membasuh tangan selepas bangun tidur mempunyai dua sebab tidak mewajibkannya. Pertama, di dalam hadis tidak menyebut membasuh tangan selepas bangun dari tidur. Keduanya, semasa tidur, tangan akan bergerak-gerak sehingga tiada yang tahu apa yang dipegang. Sama seperti berjaga dan tangan itu telah memegang bermacam benda dan bergerak-gerak. Bila kita berjaga pun tangan kita bergerak-gerak dan berpegang macam-macam benda. Sebab itulah kondisi sebelum tidur, semasa tidur dan semasa berjaga beberapa ulama adalah sama. Jadi sebab itu mereka tidak mewajibkan membasuh tangan. Seterusnya, ketujuh, air yang sedikit akan bernajis kerana memasukkan tangan yang berkemungkinan bernajis. Kerana itu dilarang memasukkan tangan ke dalam bejana dan dianjurkan atau diwajibkan membasuh tangan sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana untuk mengambil wuduk. Selesai hadis yang keempat. Okey. Setelah selesai hadis yang keempat, seterusnya saya akan membentangkan hadis yang lagi satu, iaitu hadis yang keenam daripada kitab Umdatul Ahkam. Hadis ni adalah berkenaan dengan sama tujuh basuhan beserta dengan satu basuhan tanah. Saya akan membacakan hadis ini. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wali muslimin ulahunna biturab wa lahu fi hadisin Abdullah bin Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wala al-kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an wa afaruhu thaminah biturab. Terjemahan kepada hadis ni adalah pertama, terjemahan kepada hadis ni adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anjing minum di bejana salah seorang daripada kalian, maka hendaknya dia mencucinya 7 kali. Riwayat Muslim, yang pertamanya dengan tanah. Riwayat Muslim juga memiliki hadis dari Abdullah bin Mughaffal bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anjing melihat pada bejana, hendaknya kalian mencucinya 7 kali dan lumurilah yang ke-8-nya dengan tanah. Penjelasan kepada hadis ni adalah yang pertama, zahir hadis ini mengatakan perintah mencuci bejana setelah dijilat anjing dan mencucinya sebanyak 7 kali basuhan dan sekali basuhan dengan tanah. 7 kali basuhan air dan sekali basuhan dengan tanah. Nombor 2, tujuan pencucian itu adalah jelas menunjukkan air liur anjing itu adalah najis. Mulut anjing adalah anggota yang termulia kerana ia tempat masuknya makanan. Jika tempat termulia sudah najis, maka anggota lainnya sudah pasti lebih najis. Selain itu, air liurnya adalah bahagian daripada perkemahan, sama seperti peluh. Peluh anjing terbit pada seluruh anggota. Jadi seluruh anggota dikira sebagai najis, boleh dikira sebagai najis. Seterusnya, namun ia hanyalah kesimpulan kerana suatu hukum itu adalah baru sehingga datangnya nas yang mengharamkannya. Seterusnya, nombor 3, hadis itu memerintahkan basuhan sebanyak 7 kali dan menjadi bantahan terhadap pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan basuhan sebanyak 7 kali. Sebanyak 3 kali sahaja. Imam Abu Hanifah berpendapat basuhan sebanyak 3 kali sahaja. Seterusnya, yang keempat, dalam riwayat Ibn Sirin terdapat tambahan tanah. Ia juga turut disokong oleh Imam Syafi'i dan para ahli hadis yang bersependapat dengannya. Namun ia tiada di dalam riwayat Imam Malik. Kelima, ulama berbeza pendapat tentang penggunaan tanah, sama ada digunakan pada basuhan pertama atau terakhir.
Maka Imam Syafi'i berpendapat basuhan pada awalnya lebih sesuai kerana jika diakhirkan maka tanah itu akan terkena basuhan air yang sebelumnya. Maka tanah itu tidak dapat digunakan kerana bercampur dengan air mustakmal. Bila kita Imam Syafi'i menggalakkan basuhan tanah tu dengan pertama. Bila kita dah guna tanah tu pertama, kemudian kita tak perlu lagi guna tanah. Jadi air itu akan mengalir pada tanah tu, kita dah tak pakai tanah tu. Kalau tanah itu kita pakai basuhan terakhir, akan terkena air mustakmal yang kita dah basuh tu. Seterusnya keenam, Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahawa basuhan tanah adalah basuhan terakhir kerana hadis jelas menyatakan dan lumurilah yang kelapannya dengan tanah. Imam Hasan Al-Basri tetap berpegang kepada pendapat hadis iaitu lumurilah kelapannya dengan tanah. Basuhan tanah adalah yang ke-8. Seterusnya nombor 7, Imam Syafi'i berpendapat tidak cukup basuhan tanah itu menaburkan tanah pada tempatnya. Ia haruslah dicampur dengan air dan barulah dikenakan pada tempatnya. Jadi Imam Syafi'i berpendapat tanah itu haruslah dicampur dengan air, barulah sempurna. Yang ke-8, dalam mazhab Imam Malik terdapat pengkhususan dalam menjemput anjing kerana terdapat anjing yang memberi manfaat seperti anjing buruan yang menggigit buruannya dengan mulut berair liur. Bila anjing tu memburu binatang, dia akan bergigit dan air liur dia melekat pada haiwan tu. Jelas sebelum ni telah dijelaskan air liur haiwan itu adalah najis. Namun pendapat lain mengatakan hadis ini umum dan tidak untuk pendapat lain mengatakan hadis ini umum untuk semua anjing. Ke-9, zahir hadis mengatakan wajib melakukannya. Namun Imam Malik tidak mewajibkan basuhan 7 kali tetapi menganjurkannya. Ini kerana Imam Malik berpendapat anjing itu suci. Yang ke-10, Imam Syafi'i berpendapat basuhan tanah boleh digantikan dengan sabun. Namun pendapat ini lemah kerana hadis jelas mengatakan ia mestilah menggunakan tanah. Sekian saja pembincangan saya untuk syarah hadis Umdatul Ahkam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini saya akan berkongsi tentang dua hadis yang saya telah pilih. Hadis yang pertama mengenai mandi dan hukum berjunub, manakala hadis yang kedua pula iaitu hadis tentang tayamum. Baik, saya teruskan dengan hadis pertama saya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza jalasa baina syu'abiha arba'i thumma wajadaha faqad wajabal ghuslu wa fil lafzi wa in lam yunzil. Baik, maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang lelaki duduk di tengah-tengah keempat cabang isterinya kemudian dia membuatnya bekerja keras, maka sesungguhnya dia telah diwajibkan mandi. Baik, keterangan bagi hadis ini iaitu bersetubuh. Bersetubuh bermaksud perkara yang diwajibkan, mandi junub, kerana di dalamnya terdapat bersatunya kedua-dua alat sulit antara suami dan isteri. Baik, sama ada keluar air mani ataupun tidak, pada permulaan Islam syariat memberikan rukhsah bahawa yang diwajibkan mandi hanyalah apabila bersetubuh itu mengeluarkan air mani. Kemudian syariat memerintahkan mandi apabila telah masukkan zakar ke dalam kemaluan isteri. Sebab makna jinabah menurut istilah orang Arab secara hakiki ditujukan kepada persetubuhan, keluar air mani. Baik, seterusnya syarah hadis. Iza jalasa, apabila seorang lelaki seperti yang telah dimaklumi dari konteks perbicaraan duduk, iaitu berada di atas, baina syu'abiha arba'i, berada di atas tubuh isterinya. Apa yang dimaksudkan dengan baina syu'abiha arba'i ialah kedua tangan dan kedua kakinya. Thumma wajadaha, kemudian si suami membuatnya bekerja keras menerusi gerakannya dan begitu pula sebaliknya. Ungkapan ini merupakan kata sindiran yang menggambarkan tentang hubungan seks.
Baik, fiqh hadis ada dua. Yang pertama, disunatkan memakai kata sindiran dalam mengungkapkan perkara yang bersifat aib untuk disebutkan secara langsung. Yang kedua, wajib mandi junub kerana memasukkan zakar ke dalam kemaluan perempuan sekalipun tidak mengeluarkan air mani. Baik. Seterusnya, hadis pilihan saya tentang tayamum tadi, hadis yang kedua. Baik, hadis dia berbunyi, An Umar bin Yasir radhiyallahu anhuma qala bi'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajati fajnabtu falam ajidil ma'a fatamarragtu fi su'id kama tamarragu dabatu thumma ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fazakartu zalika lahu faqala innama yakfika an taqula biyadayka hakaza thumma daraba biyadayhi ard darbatan wahidatan thumma masaha syamala 'ala al-yamin wa zahira kaffaihi wa wajhahu. Baik, maksudnya daripada Ammar ibnu Yasir radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi SAW menyuruhku untuk suatu keperluan sementara aku sedang berjunub dan aku tidak menemukan air. Akhirnya aku berguling di atas pasir sebagaimana haiwan ternakan berguling. Kemudian aku datang kepada Nabi SAW dan menceritakan perkara yang tersebut kepadanya. Mendengarkan itu, baginda bersabda, sesungguhnya cukup bagimu hanya dengan melakukan seperti ini dengan kedua telapak tanganmu. Selanjutnya baginda memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah dengan sekali pukulan, lalu baginda usapkan tangan kirinya tangan kiri ke tangan kanannya dengan bahagian luar kedua telapak tangannya serta wajahnya. Baik, lafaz tadi ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat lain yang dikemukakan oleh Al-Bukhari disebutkan lalu Nabi SAW memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah dan meniup keduanya. Selanjutnya keduanya diusapkan ke wajah dan kedua telapak tangannya. Baik, keterangan bagi hadis ni, sahabat yang mulia iaitu Ammar bin Ibnu Yasir radhiyallahu an menempuh cara zahir seperti mana yang dituntut oleh pemahaman analogi dan akal. Beliau berpandangan tayamum merupakan pengganti mandi. Oleh itu beliau meyakini bahawa seluruh tubuh mesti terkena debu sebagaimana halnya mandi. Untuk itu beliau berguling di atas pasir seperti bergulingnya seekor haiwan ternakan. Nabi SAW menjelaskan kepadanya tata cara tayamum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Taala. Baik, analisis daripada hadis tadi, lafaz tadi. Baik, ajnabtu iaitu aku berjunub, fatamarragtu fi su'idi, aku berguling di tanah dengan keyakinan bahawa tayamum yang dilakukan untuk junub mesti meratakan debu ke seluruh tubuh sebagaimana mesti meratakan seluruh tubuh dengan air ketika mandi. Taqula, engkau lakukan lafaz al-qaul seringkali diertikan dengan al-fi'lu iaitu perbuatan. Wa anfaghu fihima, dan Nabi SAW meniup kedua telapak tangannya supaya debu yang melekat pada telapak tangannya berkurangan sebab jika terlampau banyak akan mengotori wajah. Baik, fi hadis, berkenaan hadis ni tidak ada celaan terhadap seorang mujtahid apabila dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya tetapi masih tetap silap dan tidak mencapai kebenaran. Yang kedua, pengajaran secara praktikal memiliki kesan yang lebih mendalam berbanding pengajaran secara teori. Yang ketiga, boleh membatasi tayamum hanya dengan sekali pukulan, iaitu sekali ambil debu. Yang keempat, disyariatkan mengusap wajah dan kedua telapak tangan dalam tayamum menurut pendapat Imam Malik
dan Imam Ahmad, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, di dalam qaul jadidnya, batas mengusap tangan sampai kepada kedua siku. Keduanya melandaskan pendapat mereka kepada dalil hadis kedua yang akan disebut sesudah ini. Baik, yang kelima, tayamum sudah memadai dijadikan sebagai pengganti mandi junub apabila air tidak dijumpai. Dan yang keenam, disyariatkan menepuk kedua tangan ketika bertayamum. Baik, periwayat hadis. Ammar ibnu Yasir ibnu Amir al-Anasi, nama panggilannya adalah Abu al-Yaqzan, Maula Bani Makhzum, seorang sahabat agung dan termasuk salah seorang daripada mereka yang paling awal masuk Islam. Beliau pernah diseksa oleh orang kafir Quraisy di Mekah kerana masuk Islam. Beliau pernah melakukan 2 kali hijrah dan turut serta dalam perang Badar serta peperangan yang lain. Baik, hadis ini telah diriwayatkan berjumlah 62. Ali radhiyallahu anhu telah menceritakan hadis berikut bahawa Ammar pernah meminta izin untuk menemui Rasulullah. Lalu baginda berkata kepadanya, "Selamat datang di atas kehadiran orang yang baik dan orang yang membaikkan orang lain." Beliau mati syahid dalam perang Siffin dalam usia 73. Sekian setakat ini sahaja penerangan untuk 2 hadis tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.